Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita ada majlis ta'lim dalam bulan Ramadan ini. Malam ni kita nak tengok ikhwan doa-doa yang Nabi baca dalam salat, dan kita cuba nak apa doa-doa yang Nabi baca dalam salat. Makasih Abang. Doa-doa yang Nabi baca dalam salat dan kita nak baca. Ikhwatul iman, satu benda yang kita kena tahu, bahawa kalau kita buat ibadat kepada Allah dan kita tak tahu cara Nabi, bermakna kita menanggung dosa yang besar. Ke atas bawah kita ada dosa. Kalau kita nak buat ibadat, kita tak tahu cara Nabi, kita berdosa. Kerana ibadah ini al-aslu fil ibadati al-butlan. Al-aslu fil ibadati al-butlan. Ini bukan hadis, ini usul fiqh. Al-aslu fil ibadati al-butlan hatta yaquma dalilu ala amrihi. Bahawa ibadat itu pada asalnya butlan, tidak ada. Walaupun orang tak setuju dengan kaedah ni, paling kuat pergi kat dia. Kita akan pakai kaedah ini. Al-aslu fil ibadati al-butlan. Ibadat pada asalnya tidak ada. Hatta yaquma dalilun ala amrihi, sehinggalah ditegakkan dalil kepada perintahnya itu, baru datang ibadat. Dan al-aslu fil ibadati al-itba' wa tawqif. Dasar kepada ibadat adalah mengikut. Al-itba' mengikut, wa tawqif, macam mana kita ikut, seperti mana dalil datang. Itu dasar kita ibadat. Adapun lain daripada ibadah-ibadah khusus, maka al-aslu fi syai' al-ibahatu. Al-aslu fi syai' al-ibahatu. Adapun lain daripada ibadat yang khusus ini, maka hukum asal dia boleh. Hatta yaquma dalilu ala tahrim, sehinggalah kita jumpa dalil tak bagi buat, baru tak buat. Nak makan, nak minum, nak pakai, nak rumah, nak kenderaan, maka hukum dia al-ibahatu, boleh, silakan. Hatta yaquma dalilu ala tahrim, sampailah dalil tak bagi makan, baru tak dia makan. Kenapa? Mengambil dasar ayat Quran, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, surah al-Baqarah. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Allah telah menjadikan kepada kamu semua benda di atas muka bumi ini, hak kamu ambil. Maka bila kita nak ambil satu hak kita di atas muka bumi, tiba-tiba orang kata tak boleh ambil, maka dia kena bawa dalil kenapa tak boleh ambil. Itu kaedah dia. Daripada kaedah ini datanglah, daripada ayat ini datanglah kaedah itu, al-aslu fi syai' al-ibahatu. Kerana Quran menyatakan apa yang ada dalam bumi ini semua dicipta untuk kita, maka semua kita punya. Pasal itu, pasal apa kita tak sentuh khinzir? Kita tak sentuh khinzir pasal ayat kita tak boleh sentuh. Benda-benda yang haram, hurriman alaikumul maitata wadam walahmal khinzir, tak sentuh kita. Dam, maitah, darah, bangkai, laham khinzir, tak sentuhlah kita. Kenapa? Ayat kata jangan. Tapi adapun ayat-ayat lain yang tak mengharamkan binatang-binatang lain, tak ada ayat kata haram kambing, tak ada ayat kata haram lembu, maka kita makan semua. Kita jumpa binatang apa dalam laut sekalipun, rasa tekak kita boleh makan. Sehinggalah kita tak makan, ada dalil. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi melarang kami makan benda yang beracun. Tak makan kita benda beracun. Binatang-binatang yang orang kata bila makan jadi benda pelik-pelik kat kita, tak makan kita. Benda-benda yang bertaring, berkuku, kata Abdullah bin Abbas, kami tak makan, dan Nabi ajak kami jangan makan, tak makan kita.
Adapun lain daripada tu, lain daripada yang syarak kata tak boleh makan, maka boleh makan. Boleh makan. Kenapa? Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Kerana Allah telah menjadikan di atas muka bumi ini jami'a, kesemuanya lakum untuk kamu. Makanlah pokok kayu. Daun ketum, makanlah daun ketum. Bila daun ketum tak boleh makan? Bila jadi mudarat. Aku tak boleh makan. Bukan daun ketum mamai itu haram. Dadah, makanlah dadah. Dadah bukan asal haram, dadah ubat. Yang jadi haram ni pasal apa? Pasal dia bukan makan, dia pelengkuk. Tambah sikit, hilang penyakit. Subhanallah, agama tak melarang benda itu. Tetapi berbeza dengan ibadat. Kerana ibadat ini ada dia punya dasar dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka ikhwatul iman, kita tengok doa-doa yang Nabi ajak kepada kita berkenaan dengan salat. Kita bahagikan doa dalam dua. Doa yang tak ada kena mengena dengan salat dan doa yang ada kena mengena dengan salat. Ataupun kita boleh kata doa yang ada kena mengena dengan kondisi dan situasi. Dan doa-doa yang tak ada hubungan dengan kondisi dan situasi. Dekat-dekat nak buka puasa, kita boleh minta apa yang kita nak minta pada Allah. Minta apa yang kita nak minta. Lagi 10 minit, 20 minit. Saya ajak diri saya dan ajak keluarga dan ajak sahabat-sahabat, 10 minit lagi nak buka puasa, jangan kalang kabut dengan benda makan. Itu time mustajab doa. Duduk. Orang Melayu kata setengah jam lagi, kita kalau duduk pi hidang-hidang makanan, tak boleh, salah. Tak salah, itu kepala otak orang Melayu. Tak salah. Hidang makanan elok-elok. Lepas tu duduk depan makanan. Lagi 10 minit, waktu kecemasan nak masuk, waktu buka puasa orang putih panggil apa? Fast away. Pray fast. Break fast. Break fast. Pelik dia bunyi. Break fast. Kita baca doa. Kita baca doa. Minta puasa kita diterima. Masa tu nak baca Allahumma laka sumtu, kau baca. Bila orang bang, tak ada sumtu, bismillah aja. Sebelum tu baca zahaba zama'u, kau baca sebelum tu. Bila orang bang saja dah tidak ada doa kecuali ada bismillah. Ajak keluarga kita, kita mesti ajak ikhwan. Berpuasa orang tahu, tetapi berpuasa cara Nabi dan buka puasa cara Nabi orang tak tahu. Dan saya ulang lagi sekali ikhwan, satu dosa kalau kita hidup di atas muka bumi ini dan kita ingin beribadat kepada Allah tapi kita tak belajar cara Nabi, satu dosa di sisi Allah. Dan dosa ni lebih besar daripada dosa lain ikhwan. Orang berzina berdosa, orang makan rasuah berdosa. Tetapi at least orang boleh kesian orang makan rasuah kena tangkap. Bila dia cerita pada anak dia tak ada duit nak sambung belajar, saya kena ambil rasuah. Akhirnya kita kesian kat dia. Tetapi bagaimana kita nak kesian dengan satu hamba Allah, besar murka Allah pada dia kalau dia tak kenal utusan Allah. Besar ya ikhwan. Terlalu besar kesalahan tak kenal Nabi ni, terlalu besar. Menyebabkan kita akan khilaf dengan Tuhan. Kita akan buat semua tak kena dengan Tuhan. Puasa sampai Tuhan kata apa dia? Hamba aku berpuasa antara aku dan dia, kan? Fa inna saum li, betul? Wa ana ajzi bihi. Puasa antara hamba aku dengan aku dan aku akan urus sendiri. Bagaimana kita puasa? Tuhan syariatkan kepada Nabi Muhammad. Kita tak tahu. Kita tak tahu nak puasa. Tak makan, tak minum, tu bukan puasa lagi. Itu semua orang buat. Saya ingat dalam semua penganut agama-agama dalam dunia ni ada bahagian puasa. Ada bahagian puasa. Cuma berbeza. Kita nak puasa cara Nabi, maka kita kena tahu ikhwan. Sahur cara Nabi, kita kena tahu. Dan bukan kata kita seorang kena tahu. Isteri kita di bawah kita, anak kita di bawah kita. Dia kena tahu. Tak kalau berdosa ya ikhwan. Berdosa ya ikhwan. Saya ulang, berdosa. Tak tahu pasal Nabi ni satu dosa yang wajib bertaubat, seperti mana penzina, peminum arak, perasuah-perasuah ni. Kerana ibadat diletakkan syarat yang tertentu. Mesti ikhlas kepada Allah dan mesti mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasal itu
besar kita duk buat sembahyang tarawih ke, kita tak ada fadlan min Allah, tak ada khalifah awal, khalifah thani, tak ada. Kalau orang tanya kita, awak pelik, awak jadi lagu tu, jawapan kita besar, ikhwan. Nabi tak buat. Tahukah besar mana jawapan kita itu? Tahu tak kalau kita kata saya minta maaf, saya tak buat pasal Nabi tak buat, tahukah apa nilai jawapan kita di sisi Allah? Nilai dia iman, nilai dia ikhlas. Tahu tak apa akan jadi pada kita kalau kita buat satu benda tak ada iman, tak ada ikhlas? Di sisi Allah apa dia? Faja'alnahu haba'an mansura, debu di sisi Allah, tak ada nilai. Semayang, puasa, zakat, kalau tak ada iman, tak ada ikhlas, debu, haba'an mansura, debu. Bila ada ikhlas, bila ada iman, bila ada taqwa, bila ada amal saleh, dia baru bernilai di sisi Allah. Kalau benda tu bernilai di sisi Allah, antum bayang apa nilai dia? Apa nilai dia kalau benda tu bernilai di sisi Sang Maha Pencipta Rabbul Alamin? Jangan main-main, ikhwan. Jangan ingat kita semayang ni, Allah senyap sepi lagu ni. Tidak, ikhwan. Nilai dia lebih besar daripada langit dan bumi. Iman. Iman lebih besar daripada alam ni. Pasal itu bila orang tu tak ikut Rasulullah, tidak ikhlas, ikhwan, apa nilai dia? Kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis Bukhari, dalam hadis Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Apa makna radun? Ai mardud. Tak ada nilai, ditolak, ditolak, ditolak. Masalah dia siapa yang tolak? Allah, bukan para wali tolak. Kita insya-Allah kita akan ke Sabah. Saya nak ajak baca ilmi ke Sabah kerana ada satu perkampungan wali. Mari kita tengok atas sikit daripada Lahadatu tu ada satu perkampungan wali. Semua yang duduk kampung tu wali. Pakaian mereka, jubah mereka, tongkat, tasbih dengan celok berjalan. Jual ikan pun subhanallah, subhanallah. Beli ikan pun subhanallah, subhanallah. Bila kita tahu dia tak wali, bila dia bercakap baru tahu dia tak wali. Dia merepek. Selagi dia tak cakap, kita akan kata dia wali. Jangan memang, ikhwan. Bayang yang nak tolak kita buat tak ikut Nabi ni Allah. Bagaimana kita berani buat? Kalau yang nak tolak tu pihak yang berlawanan parti dengan kita, berlawanan ideologi dengan kita, of course, why not? Tentulah dia tolak. Tentulah dia tolak. Saya dengan apa? Dengan amu kita, ismuka amu? Amu Ayub. Ayub Al-Ansari. Masya. Orang Ansar rupanya. Masya Allah. Lepas ni kena cerai Romo Haji tu lah. Kalau saya tolak Pakcik Ayub tolak saya kerana kita berlainan ideologi, of course. Itu adalah kebenaran, perselisihan. Tapi kalau yang tolak ada Rabbul Alamin, awak mainkah? Awak ingat mainkah statement itu? Tapi ada orang tidak dihidayakan oleh Allah untuk faham hadis yang pendek itu. Sependek itulah hadis Bukhari. 5,000 hadis dah ada, tak usah belajar lagi. Belajar pendek ni sudah. Man amila amilan laisa alaihi amruna fahuwa radun. Aisyah nak riwayat hadis ni dia menangis. Kerana dia melihat selepas Nabi wafat satu kehidupan manusia yang berani beragama tidak seperti yang Nabi ajar. Aisyah teringat hadis ni. Aisyah kata, bagaimanakah nasib kamu ni ketika dibangkitkan di hadapan Allah dan Allah bertanya pada kamu, Rasul datang tak pada kamu? Maka Aisyah kata, aku pelik dengan orang Iraq. Hadis dengan orang Iraq, sahabat Nabi sikit di sana tapi hadis banyak. Maknanya dia perli orang Iraq. Sahabat sikit, hadis banyak. Di kalangan sahabat Nabi takut nak riwayatkan hadis. Tanya kepada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Umar akan tolak kepada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud akan tolak pada Abdullah bin Abbas. Akhirnya mai balik pada Abdullah bin Umar. Bila ada orang lebih alim, dia tak berani jawab. Pasal takut dia jawab salah. Manakala kita hari ini, salah itu adalah benar. Benar itu adalah salah. Jadi sahabat, Ustaz katakan bahawa satu kesalahan yang besar dan satu dosa yang besar kalau kita tidak tahu bagaimana nak beribadat kepada Allah dengan cara Rasulullah.
Bila kita kata saya buat macam Rasulullah, benda tu bernilai di sisi Allah. Bila kita buat satu benda kita pun tak boleh kenal pasti cara Nabi, benda tu tak ada nilai ikhwan. Kita akan letih ikhwan di hadapan Allah, kita akan letih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ini dia rahmat. Pakcik Bari ingat ada lagi hadis Bukhari berkenaan dengan satu orang tu yang Nabi cerita dia hidup zaman Bani Israel. Dia pesan pada anak dia kalau dia mati bakar mayat dia. Lepas tu jadikan abu. Lepas tu tunggu musim apa? Musim ribut kan? Pergi tepi laut, buang. Apa dia kata? Semoga Allah tak boleh hisab aku. Betul hadis tu? Hadis tu hadis Bukhari. Satu huraian hadis Bukhari ini yang dibuat oleh Ibnu Hajar Asqalani sangat menarik. Dalam hadis Bukhari ini kata Imam Ibnu Hajar menunjukkan betapa besar keampunan Allah dan betapa besarnya dosa kawan ni. Dia percaya dengan dia buat lagu tu Tuhan tak boleh hisap dia. Bermakna dia engkar hari kebangkitan dan kemampuan Tuhan. Ini kufur yang paling besar yang melayakkan dia singgah ke neraka dan tak keluar dah. Tapi Nabi kata apa? Nabi kata Allah ampun dia. Kenapa Allah boleh ampun dia? Kerana jawapan yang dia berikan di hadapan Allah. Kenapa kau buat benda ni semua? Dia kata, ya Allah, kerana aku takut pada Hang, ya Allah. Tengok. Itu luahnya rahmat Allah kepada orang yang nak takut pada Allah tapi tersalah. Pasal itu kita pun, Allah Subhanahu pasal itu daripada hadis ni juga menjadi dalil kepada Imam Ibn Taymiyah, Imam Ibn Qayyim dan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Tiga tokoh besar ni mengambil hadis ni sebagai hujah bahawa orang-orang yang tidak sampai kepada mereka seruan agama, mereka ada kemaafan di hari akhirat. Termasuk orang kafir sekalipun. Kalau dia buat dalam keadaan tak tahu apa langsung. Ataupun kalau agama tu sampai pada dia, agama sampai dalam keadaan yang tak sebenar dah. Dan dia menolak. Kata masuk Islam lah. Begirah masuk Islam. Apa hang tengok tak ramai lagi puasa. Tak puasa punya ramai ada lagu ni Islam. Dia sebenarnya bukan tolak Islam. Dia tolak apa yang dia nampak sebagai Islam. Maka dia tidak dianggap salah. Dia tak dianggap salah di hari akhirat. Dunia kita kata dia salah lah pasal dia tak cari sebenar tu, dia tak cari. Dia kena cari juga perbandingan. Pasal itu apa orang kata? Tengok kepada Islam, jangan tengok kepada orang Islam. Ada kata-kata ni saya ingat ada orang cakap. Mungkin betul lah. Mungkin betul. Tapi Islam yang benar ada di mana? Quran dan Sunnah. Pasal itu kita nak tahu kebenaran, jangan dengar lagi pandangan para ulama. Para ulama mungkin tersalah. Tengok dulu, cari dulu teks dia. Cari dulu teks dia macam mana. Apa pun, cari dulu. Matan dia macam mana, sanad dia macam mana. Lepas tu baru melihat kepada perbahasan. Kalau terus kita ambil perbahasan, takut-takut kita tolak sebenar. Maka begitu besar rahmat Allah kepada kita. Dan kita mengharapkan orang yang tak tahu sunnah Nabi ni pun besar rahmat Allah untuk mereka. Besar. Kadang-kadang dia punya nak ibadat ni, Allahu Akbar. Bagus saya jumpa satu muslimat dengan Ustaz Abu Talib. Where is Ustaz Abu Talib? Oh, okay. My witness. Saya jumpa dengan Ustaz Abu Talib dengan Abang Man. Satu muslimat muda belia. Tapi saya tak dan sembang panjang dan saya harap saya boleh berjumpa dengan dia lagi. Pengalaman dia cerita dengan saya, pengalaman dia masuk tarekat zikir sampai terpelantin. Dia berzikir, dia pergi Indonesia, pergi belajar satu tarekat. Dia muslimat, nak pergi belajar mendekatkan diri pada Allah. Zikir-zikir sampai pelantin. Dia kata pelantin bukan main-main Ustaz. Macam kita ambil gelas plastik baling ke dinding, boom, pelantin sungguh. Lepas tu saya terfikir, beginikah cara mendekatkan diri pada Allah? Susahnya. Tapi ramai orang, dia ingat jalan dia tu benar. Kenapa dia tak tahu? Kenapa jadi begitu ya ikhwan? Satu saja, kejahilan dia tentang Rasulullah. Pasal itu manhaj Al-Quran kita kena tahu. Quran selalu sebut pada kita, ati'ullah wa ati'ur rasul. Dan ulil amri duduk setelah Allah dan Rasul. Dia takkan duduk depan. Tak pernah ada ayat dia duduk depan. Dia akan duduk di belakang. Ulil amri ni biar ulama, biar umara, dia akan duduk di belakang Rasulullah, bukan di depan. Pasal itu kita kena tahu benda tu ikhwan. Satu dosa besar ikhwan
kalau kita tak tahu hal berkaitan dengan Rasulullah. Saya ulang, satu dosa dan kesalahan yang besar yang berhajat kepada ampun Allah Ta'ala dan berhajat pada taubatan nasuha kalau kita tidak tahu bagaimana nak beribadat kepada Allah dengan jalan Rasulullah. Kenapa? Kerana Tuhan tidak akan menerima ibadah yang tidak mengikut jalan Rasulullah. Mari kita tengok ikhwatul iman, bagaimana Nabi berdoa dalam salat. Bagaimana Nabi berdoa dalam salat. Antum tengok doa ni nama dia doa iftitah Nabi dalam salat. Tapi kalau kita nak baca dalam qiyam Ramadan ni panjanglah. Kan? Tapi mungkin kita pilih pendek-pendek. Nabi baca macam mana? Nabi takbir Allahu Akbar. Kata Imam Nawawi dalam kitab dia Al-Azkar. Kita ada terjemahan Al-Azkar. Kita buka bab takbir. Al-Azkar jilid 1 kita buka bab takbir. Takbiratul ihram. Kata Nawawi, Allahu Akbar tak ada alif. Tak ada alif. Tak ada mat. Apa? Tak ada mat. Satu mat kan? Satu kan? Tak ada. Allahu Akbar. Tak ada. Kata Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi saya sebut. Kata Imam Nawawi. Bukan Imam Masjid. Imam Nawawi. Ketika Nabi takbir, Allahu Akbar, Nabi tidak memanjangkan mat. Tak ada. Tidak ada riwayat seperti demikian. Kata dalam syarah Fathul Mu'in. Dan kata pensyarah kitab Fathul Mu'in. Saya tak ambil kitab Ibn Taymiyah, saya tak ambil Ibn Qayyim, ini semua Wahabi, saya tak mau Wahabi. Saya ambil kitab yang mu'tabar. Kitab Syafi'i ni. Semasa saya pergi interview tauliah. Saya pergi interview tauliah, saya disuruh baca Fathul Mu'in. Ini syarah kepada Fathul Mu'in. Kata pensyarah kitab Fathul Mu'in, dia kata apa dia? Wala yaqulu usalli. Dia kata ketika Nabi sebelum takbir, Nabi tidak kata usalli. Kata syarah kepada Fathul Mu'in. Tidak ada usalli. Kata An-Nawawi dalam Al-Azkar, tidak dipanjangkan. Hanya Allahu Akbar. Ini ulama-ulama fiqh kata. Habis yang kita ni, Allahu Akbar. Apa hal? Apa hal? Saya tak kata niat. Kapten kata niat tak masuk. Kapten yang kata, bukan saya kata. Niat tak masuk. Kita tak pedulilah, itu hal orang lah. Orang nak buat hal orang. Tetapi saya katakan, ajak diri kita jangan tolak kebenaran. Apa dia? Kita kena respect dengan kebenaran dan mengakui bahawa kita buat itu tidak sama dengan kebenaran. Terima dulu. Terima dulu tidak ada hadis berkenaan dengan usalli. Terima dahulu tidak ada qasa' ta'run ta'yin, tidak ada. Jangan bantah kebenaran, nanti awak bantah Rasul awak. Setelah awak terima itu, baru awak move one step ke depan. Bertanya, dah Nabi tak buat, macam mana benda ni boleh datang? The good question. Question. Ataupun the good Q. Soalan lah. Baru bertanya, baru boleh compare. Jangan bersilat samurai, tolak dulu, cantas semua. Nanti awak buat tak ada sandaran. Cari kebenaran dulu, terokai kebenaran, buka Al-Quran, buka hadis. Hadis Bukhari, hadis Muslim. Berkenaan dengan Abu Hurairah menceritakan bagaimana Nabi ajak al-musi'u fi salati, satu orang yang 3 kali dia sembahyang, Nabi suruh ulang lagi. Nabi kata fasalli farji' fa innaka lam tusalli, farji' fa innaka lam tusalli. Nabi kita pergi ulang kerana kau belum sembahyang. Nabi yang kata, jangan main-main. Bukan perkampungan wali, Nabi yang sebut. Lepas tu sampai dia kata, ya Rasulullah, alimni. Saya tak tahu dah nak buat bagaimana. Tolong ajak saya ya Rasulullah. Baru Nabi kata, iza qumta ila salah fa asbighil wudu. Nabi kata bila kamu nak sembahyang, elokkan wuduk kamu. Summa istiqbalal qiblah. Kemudian kamu cari arah kiblat bagi betul. Nabi kata. Summa fakabbir. Kemudian kau takbir. Allahu Akbar. Itu hadis Bukhari dan Muslim. Tak ada qul huwallahu ahad, tak ada qul a'udzu birabbin nas, tak ada usalli, tak ada apa. Tak apalah, tak ada. Tapi saya nak buat salah ke?
Jangan tanya salah tak salah, nak tahu Nabi buat dulu macam mana. Awak lebih mulia dari Nabi, guru awak lebih mulia daripada Nabi, tidak ada makhluk lebih mulia daripada Nabi. Sesudah Nabi Muhammad, orang yang mulia di bawah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tinggi. Orang yang nombor 2 di bawah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ini i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bukan ustaz, bukan maulana, bukan habib. Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana salat Abu Bakar? Bagaimana salat Abu Bakar? Dalam Sahih Bukhari cerita, kata Abu Bakar, ma taraktu syai'an. Sekali-kali aku takkan tinggal satu amal punya mata aku tengok Nabi buat. Kerana aku takut bila aku tinggal aku jadi sesat. Maka aku akan semayang seperti mana Nabi semayang. Sempurnakan uduk, cari arah kiblat bagi betul, takbir, fakabbir, Allahu Akbar. Itu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Timbul qasad, ta'arun, ta'yin, usalli semua, datangkan soalan yang kedua, bagaimana hal ini boleh datang? Kalau ingat lagi pelajaran dulu saya katakan, salat difardukan di mana? Di kota Mekah sebelum hijrah. Sebelum hijrah. Bermakna sebelum hijrah telah ada salat. Betul? Betul. Nanti kita belajar dalam bab fiqh, kita nak usalli, kita nak Allah ni kena ada qasad, ta'arat dan ta'yin kan? Apa dia qasad? Sebut aku semayang, itu nama dia qasdun. Kita sebut diri kita. Kita sebut nama fardu, nama dia ta'arat. Kita sebut nama fardu, nama dia ta'yin. Aisyah, Zuhur tu semua ta'yin. Jadi aku semayang fardu apa? 5 ada. Aku semayang fardu Aisyah. Aku sembahyang, itu nama dia qasad. Fardu itu nama dia ta'arat. Isya nama dia ta'yin. Ta'yin tentukan waktu. Baik. Ketiga-tiga ini kena ada masa bila? Bila mulut melafazkan Allahu Akbar. Dia kena ada lintas hati dalam kandungan takbir. Mulut kata Allah, hati kena cepat-cepat pergi. Allah, cepat. Baru dikira sah niat dan takbiratul ihram. Okey, is alright. Awak boleh pergi dengan kaedah ni. Tapi satu ajak pemikiran awak. Kita buka kitab fiqh, mana dalil dia? Mana dalil dia ni? Dalil qasad ni semua mana dalil? Saya bukan menghina kawan yang buat. Saya bertanya dalil. So, don't marah kata apa? Don't angry bird pula dah. Jangan marah ke saya. Don't scold me. Scold, lain terus bahasa dia nah. Don't scold me. Jangan marah ke saya. Saya bertanya. Baik, apa yang saya nak tanya? Bila saya buka kitab fiqh, saya nak cari di mana qasad, ta'arud, ta'yin ni datang. Mereka bawa 2. Dalil mereka 2. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawah. 1. Dan yang kedua, mereka dalilkan ayat 5 daripada surah Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan kamu tidak diperintahkan buat ibadat kepada Allah melainkan dalam keadaan ikhlas. Hadis innamal a'malu bin niat, bahawa semua amalan itu bermula dengan niat. Maka dia baca apa itu niat? Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Maksud dia yang dikatakan niat itu, kita qasad nak buat satu benda serentak dengan perbuatan kita. Itu nama dia niat. Dan kita kena niat perbuatan kita. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintah, mereka kena ada niat. Okey, kita boleh terima benda ni. Okey, no problem. Tapi just ajak kita berfikir sebentar. Dalil ini datang disandarkan kepada hadis innamal a'malu bin niat. Amalan ini disandarkan kepada ayat 5 surah Al-Bayyinah. Betul? So saya tanya satu soalan. Kalau innamal a'malu binniyat hadis tu tak ada, wa ma umiru illa liya'budullah tu tak ada, sandaran ni tak ada, amalan ni ada ke tak ada? Sebab amalan ni sandak ke situ. Qasad, ta'arun, ta'yin ni sandak ke situ. So saya tanya, kalau hadis ni tak ada dan ayat ni tak ada, macam mana nak sembahyang? Macam mana nak kata qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih? Macam mana nak buat? Dia orang kata, mana boleh jadi? Saya kata jadi.
Kerana Isra' Mi'raj setahun sebelum hijrah. Hadis innamal a'malu binniyat turun lepas Nabi hijrah. Al-Bayinat wa ma umiru itu turun di Madinah. Perintah sembahyang turun di Mekah. Masa perintah sembahyang turun, hadis ni tak ada lagi dan ayat ni tak ada lagi. Macam mana Nabi niat? So move your brain, move. Maksud bagi dia move, bagi dia bergerak sikit. Move your brain, bagi dia bergerak sikit. Masa Isra' Mi'raj, Nabi balik Isra' Mi'raj wajib sembahyang. Tak ada lagi innamal a'malu binniyat. Hadis itu hadis Madinah. Jadi setahun Nabi duduk di Mekah, Nabi niat ke mana? Tak ada riwayat. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ayat Al-Bainah kan? Turun di mana Al-Bainah? Madinah. Yang Jibril kata bacalah ayat ni kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay kata Jibril sebut nama aku. Jibril sebut nama. Masya-Allah, teriak Ubay. Teriak Ubay. Saya adalah satu ustaz Mangkak ni. Yang dia forum dengan saya. Dalam forum-forum tu dia cerita pengalaman dia ceramah dengan artis. Dia kata ada satu ceramah tu, artis tu sebut nama saya. Saya duduk tengok muka Mangkak ni, apa yang seronok sangat. Dia kata artis tu sebut nama saya. Dia ambil gambar dengan saya. Dia bubuh gambar saya dalam dia punya Facebook. Apa masalah dia? Pergi buah minyak kena banyak duit serba tu juga. Bukan ada istimewa apa-apa. Ini lebih istimewa. Jibril sebut nama Ubay bin Ka'ab. Jadi Nabi duduk di Mekah pada tahun yang akhir tu, sembahyang dah difardukan, mana dia qasa' ta'run ta'yin, mana dia niat. Maka ulama hadis kata tak ada hadis. Kenapa tak ada hadis? Satu, mungkin kerana niat ni terlalu benda susah. Niat ni benda susah, maka terlampau susah niat ni sampai Nabi pun tak erti nak ajak macam mana. Maka Nabi tak ajak di Mekah. Boleh jadi tak? Tak ada. Satu. Yang kedua, ataupun Nabi ni dia tahu ajak bab niat, tapi ialah semua buah dia bagi kan, satu buah sorok bila sikit. Boleh jadi tak? Tak boleh jadi. Ataupun yang ketiga, ulama hadis kata, yang ketiga, niat ni terlampau mudah sampai Nabi tak ajak pun orang tahu. Daripada tiga ni yang mana yang agak possible? Yang last one. Last one. Pasal itu qasa' ta'rud ta'yin ini, kalau awak nak amal, ini falsafah Yunan. Dia diambil daripada falsafah Yunan. Bagaimana orang Yunan faham niat kedewaan, bukan daripada Islam. Tapi kalau awak nak praktik, itu awak punya pasal. Tapi saya bagi warning, I remind you, jangan tolak kebenaran. Tahu dulu macam mana sirah nabawiyah. Tahu dulu bagaimana ayat ini, bagaimana hadis ini. Dan daripada situ, bila antum tengok orang duk berusalli, lepas tu dia nak qasa' ta'arun ta'yin, Allahu Akbar, maka antum baru tahu kenapa kita perlu tolak itu. Kerana kalau kita terima begitu maksud niat untuk salat, maka akan cemar sunnah nabawiyah. Benda yang terlampau mudah. Sampai Nabi memberi takrir kepada para sahabat. Nabi ajak, pasal itu nama sifat salat. Apa dia sifat? Perbuatan dan bacaan dalam salat. Nabi tak ajak niat salat. Kerana salat sehari semalam 5 waktu, semua orang tahu waktu dia duduk taman dan apa nak ingat. Dan niat salat mendahului takbiratul ihram. Itu berdasarkan sunnah nabawiyah. Satu orang tu duduk atas tikar sembahyang, dia tahu dah dia nak sembahyang isyak. Aku nak qiyam Ramadan 2 rakaat kerana Allah. Kata Nawawi, saya ingatkan tadi dalam Al-Azkar, kata Nawawi, Nabi takbir Allahu Akbar. Kata dalam kitab Syarah Fathul Mu'in, tidak ada wala yaqulu biqauli usalli. Tidak ada riwayat Nabi kata talaffuz bin niyah usalli, tidak ada. Kenapa? Niat terlampau mudah. Maka duduk Allahu Akbar, selesai. Tak payah Allahu Akbar. Tak ada ikhwan. Tak ada. Saya katakan di sisi sunnah nabawiyah yang mutaharah tidak ada. Tapi di sisi amalan orang mungkin ada. Di sisi pelajaran yang dia ikuti dengan syekh-syekh dia mungkin ada.
yang mungkin ada pada dia, belum tentu itu benar di sisi agama kita, ikhwan. Belum itu benar di sisi sunnah-sunnah yang sahih ini. Maka kita tak perlu layan. Kita buat takbir Allahu Akbar. Abu Hurairah kata dalam hadis Muslim, aku duk tengok Nabi semayang. Bila Nabi semayang ni, dia takbir Allahu Akbar, dia diam sejenak. Maka aku satu hari aku tanya kat Nabi, ya Rasulullah, lepas kau takbir Allahu Akbar, kau diam. Lama baru baca Fatihah. Apa yang kau baca di antara diam dan Fatihah tu? Nabi kata, aku baca iftitah. Maka baca doa iftitah ni sabit daripada riwayat yang sahih. Bahkan daripada doa Nabi tengah malam, Nabi suka letak doa dia dalam iftitah. Dia suka memuji Allah dalam iftitah. Ini di antara doa Nabi. Ini di antara doa Nabi yang Nabi pakai di tengah malam. Apa Nabi baca, ikhwatul iman? Nabi baca, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin Allahumma antal malik la ilaha illa anta anta rabbi wa ana abduka zalamtu nafsi wa i'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha. Hamzah na, lepas ya tu Hamzah, sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daik wal khairu kulluhu biyadaik wa syarru laysa ilaik ana bika wa ilaik tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Nabi baca yang ni. Nabi baca yang ni. Hadis ni di bawah tu, hadis ni adalah hadis riwayat Imam Muslim daripada Ali bin Abi Talib, dan ada juga riwayat daripada Abu Daud, An-Nasai dan Ahmad. Nilai hadis ni adalah nilai dia yang sahih. Hak ni Nabi baca. Manakala hak kita baca tu, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, wajah tu kita gui dua hadis jadi satu. Kita gui jadi satu. Manakala bila Nabi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, Nabi tak baca macam kita. Nabi baca dengan satu sirah yang lain. Anda tengok muka sebelah. Nabi baca dengan sirah lain. Anda buka muka surat 3. Ini cara Nabi baca Allahu Akbar kabira. Macam mana cara kita baca? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu kita bacakan. Baik. Hadis ni adalah hadis Abi Daud daripada Jubair bin Mut'im. Hadis ni hadis sahih. Macam mana Nabi baca Allahu Akbar kabira? Nabi takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Wa subhanallahi bukratan wa asila. A'udzu billahi minasy syaitani min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Itu cara Nabi baca. Nabi ulang Allahu Akbar kabira 3 kali. Walhamdulillahi katsira 3 kali. Wa subhanallahi bukratan wa asila 3 kali. Lepas tu Nabi baca a'udzubillah. A'udzubillahi minasy syaitani min nafkhihi wa nafthihi wa hamzihi. Nabi tak baca a'udzubillahi minasy syaitanir rajim. Walaupun hatu tak boleh baca tak apa, tapi Nabi lebih favorite baca yang ni. Itu maksud dia tu ada di bawah. Anda tengok salah satu daripada hikmat dia apa dia? Allahu Akbar kabira. Allah itu besar di atas yang besar-besar. Kalau Tuhan tu besar di atas benda kecil ini, tak ada lebih mana, ikhwan. Tapi Tuhan dia besar di atas yang besar-besar. Langit, bumi, besar. Allah itu kabira. Dia lebih besar daripada benda besar. Memang tabiat orang lemah ni, dia takut pada benda besar. Dia takut. Maka
bila Nabi melafazkan kalimah ni, Allahu Akbar kabira, ya Allah, la ni apa yang paling besar dalam hati kita? Masalah kita. Masalah kita yang paling besar dalam hati kita ni. Masalah kita yang besar di hati kita tu cukup besar. Allah tu lebih besar daripada benda yang paling besar. Maka pasal itu mengadu kepada Allah yang cukup besar. Di sisi Allah semua kecil, Allah je besar. Nabi ulang 3 kali, segala puji bagi Allah, walhamdulillahi katsira. Segala puji sebanyak-banyaknya bagi Allah. Segala puji sebanyak-banyaknya bagi Allah. Nanti kita akan tengok hatta takbiratul ihram ada apa? Iftitah Nabi ni dengan i'tidal Nabi sangat menyayat hati. Bila Nabi puji Allah, walhamdulillahi katsira, sebanyak-banyak pujian bagi Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Maha suci Allah pada waktu pagi dan pada waktu petang. Maha suci Allah. Maha suci Allah. A'udzu billahi minasyaitani min nafthihi wa nafthihi wa hamzihi. A'udzu billahi minasyaitani. Aku memohon, a'udzu billah, aku berlindung pada Allah. Minasyaitan. Antum tengok bahasa dia. Aku berlindung pada Allah. Sebab apa? Allah buat makhluk Allah ni ikhwan tak sama. Ada gagah, ada tak gagah. Kecuali sama gagah lah. Itu memang sama-sama gagah. Allah buat makhluk Allah ni tak sama. Jadi dalam banyak-banyak makhluk Allah ni, yang Allah buat otak ni agak brilian sikit, setan lah. Otak ni brilian betul. Orang putih kata very clever. Clever punya otak bagi jahanam anak Adam. Apa yang Tuhan bagi kepada syaitan itu, kalau Allah tak defend kita, kita akan rosak dengan syaitan. Kemampuan dia merosakkan kita itu ada. Maka dalam iftitah ni Nabi kata, a'udzubillah, a'udzubillah, aku memohon perlindungan Allah. Pasal kita nak lawan dengan syaitan ni, kita bukan boleh ambil kambing 3-2 ke, kita nak ambil pistol peluru perak ke, tak nampak. Dia benda gaib. Nak lawan dia macam mana kita nak lawan dengan syaitan? Dengan perlindungan Allah. Allah saja boleh lindung kita, pasal mata kita tak nampak dia. Dia bukan duduk belah kiri, dia bukan duduk belah kanan, dia bukan main cabar kita dengan silat pulut ke, sending ke. Tak. Maka apa yang boleh buat kita selamat daripada dia? Perlindungan Allah. A'udzubillah. A'udzubillahi minasyaitan. Aku memohon perlindungan pada Allah dari syaitan. Baik, lindung apa? Ada 3 benda jahat dekat syaitan ni. Ada 3 benda jahat dekat syaitan. Satu apa dia ikhwan? Min nafkhihi. Yang kedua, wa nafsihi. Yang ketiga, wa hamzihi. Ini benda jahatnya daripada syaitan ikhwan. Yang pertama apa dia? Nafkhihi. Dia tu sendiri dah terkutuk, terlaknat. Dia duduk sebelah siapa? Kawan tu boleh kena kutukan. Jahat dia sampai macam tu ikhwan. Yang kedua, wa nafsihi. Syaitan ni apa dia ikhwan? Dia ada hembusan dia. Dia boleh menghembus kita. Sebahagian ulama hadis kata, kalau dia ludah kita, kita kena boleh gila. Pasal itu, wa min syarri naffasati fil uqad. Perempuan yang buat sihir kat Nabi tu dia pakai ayat liaq. Pasal apa dia pakai ayat liaq? Pasal syaitan suruh dia pakai ayat liaq. Demi ayat ludah. Tu dia ludah. Kena sihir. Susah ubat. Memang wujud. Syaitan ni dia boleh buat. Syaitan dia boleh makan, syaitan dia boleh muntah, syaitan dia boleh kacau orang, syaitan boleh bunuh orang. Ada riwayat semua tu. Dan dia boleh kencin ke orang. Memang ada riwayat yang sahih semua tu. Maka apa yang kita boleh buat? A'udzubillahi minasyaitani min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Wa hamzihi. Apa dia? Dia boleh menghembuskan di hati kita sampai ke telinga sombong dan suara-suara jahat. Kan ada orang budak-budak duduk, ada bisikan. Ada bisikan, bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia. Betul. Emosi dia hilang dah masa tu. Dia ambil pisau, dia pergi bunuh orang. Lepas dia bunuh orang, dia pun terkejut. Aku bunuh orang. Dia tahu dia marah kawan tu. Dia tahu dia marah kawan tu. Tapi sampai nak bunuh ni, takkanlah sampai nak bunuh. Tapi pisau di tangan dia. Murder, orang putih kata murder. He killing some, kill. He kill somebody. Tapi apa jadi dengan otak dia? Lost. Dia tak boleh ingat. Ini nama dia hamzihi.
Dia hembus. Pasal tu Nabi kata, bila orang marah kau tengok leher dia jadi macam mana, kau tengok mata dia jadi macam mana. Cepat-cepat suruh dia, a'udzubillahi minasyaitanir min nafthihi wa nafsihi wa hamzihi. So bila marah, Nabi tak benarkan kita layan orang tu. Jangan layan orang marah. Kalau nak layan pun, layan dengan psycho. Bukan pi layan karenah dia, macam duk pi join dia lagi. Tangkap dia, pelari dia. Jangan duk pi layan. Ma ni semua tak boleh pakai, tak guna semua ni. Dia duduk marah. Kita jangan pergi cabar dia. Apa tak guna? Apa tak guna? Api naik. Join dia. Betul lah tak guna. Betul lah kamjat lah dia ni tak guna. Dia rasa orang defend dia. Dia boleh hembus sesuatu pada kita. Dia boleh hembus. Dan dia buat kita sombong. Dia buat kita sombong. Maka yang inilah ikhwan, daripada syaitan buat pada kita, terhalang kita melihat kebesaran ilahi dan nak memuji Allah. Terhalang kita. Kemudian muka surat 2 tadi, anda tengok sekurang-kurang iftitah Nabi baca apa dia? Sekurang-kurang iftitah Nabi memohon pada Allah. Lepas Nabi takbir Allahu Akbar, Nabi kata subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Nabi puji Allah. Ini di bawah tu saya buat kesimpulan dia. Ya Allah, Nabi kata subhanakallahumma wa bihamdika. Maha suci engkau ya Allah dengan segala kepujian yang engkau miliki. Wa tabarakasmuka, dan maha berkat nama yang engkau miliki. Wa ta'ala, dan maha tinggi nama kau ya Allah. Jadduka, dan maha agung kau ya Allah. Wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada yang layak disembah melainkan engkau. Kita puji Allah. Kesimpulan dia, ya Allah, aku sedang memujimu. Nama-nama yang kau miliki, dengan pujian ini aku harap aku termasuk hamba yang mensucikanmu. Nama-nama yang kau miliki kesemuanya sangat agung, sangat berkat. Nama-nama yang sangat memiliki ketinggian dan kemuliaan. Sangat luas ketinggian dan kemuliaan yang kau miliki. Berdiri kukuh segala alam ini semuanya dengan keberkatanmu dan ketinggianmu. Aku memujimu dengan kepujian setinggi ini, kerana tiada ilah yang layak menerima pujian ini semua melainkan engkau sahaja ya Allah. Itu makna daripada subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Anda tengok, ini kita boleh pilih nak baca dalam sembahyang fardu pun boleh, kita nak baca dalam sembahyang sunat pun boleh. Tapi kita baca. Lebih-lebih benda ni touching dalam sembahyang seorang-seorang tengah malam. Dah bila Nabi baca iftitah, Nabi baca Fatihah, Nabi baca surah pilihan. Surah pilihan. Nabi memilih surah-surah tertentu. Allah bagi kat kita ikhwan boleh baca surah, baca. Kita boleh hafal, kita hafal. Kita kurangkan sembahyang ni duk tengok handphone, kurangkan. Ini bukan daripada akhlak salafus salih. Apa yang kita nak baca dalam salat? Apa yang kita hafal? Yang mana kita tak hafal, Tuhan tak fardukan. Tak ada pun. Kita hafal apa? Inna anzalna lah, hayati lah, tadabbur. Cubalah ikhwan. Saat ni malam balik tidur awal. Nak bagi balik awal, kuliah berhenti awal lah. Nak suruh balik awal. Kita solo-solo kita kan semayang tengah malam, sementara tunggu sahur siap. Anda cuba tengok takbir Allahu Akbar. Lepas tu cuba kata hak pendek ni sudah. Ni hak doa ni. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar kabira. Ya Allah, kau maha besar di atas segala yang besar, cukup besar di atas segala besar ya Allah. Kau lebih besar daripada masalahnya aku tanggung. Walhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Segala kepujian sebanyak-banyaknya untuk kau ya Allah. Kita baca habis, kita baca Fatihah. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cuba anda ulang sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kau sahajalah ya Allah aku sembah, aku beribadah dan aku minta tolong. Jantung kita ni ikhwan dia rasa lain. Wahai Fatihah tu kita baca dalam solat jamaah tadi, kita cuma tertarik dengan suara imam yang sedap. Tapi bila kita baca seorang ikhwan, terasa, kita akan terasa. Lepas tu kita baca surah. Kita bulan puasa kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr.
Sesungguhnya Tuhan telah turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi kita sembahyang di dalam bulan itu. Dalam bulan Allah turunkan Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Soalannya cukup besar daripada pencipta alam tanya dekat kita, apa yang kamu tahu tentang Al-Qadar? Menunjukkan kedhaifan kita di hadapan Allah sampai Allah tanya, apa yang kau tahu tentang Al-Qadar? Manusia selalu bagi petua bukan-bukan. Ayak jadi beku, cucuk rokok asap tak keluar, itu tanda malam Al-Qadar. Allah tanya pada kita, wa ma adraka ma lailatul qadar. Siapa bagi tahu pada kamu tu semua Al-Qadar? Pokok sujud, terasa sayu. Siapa bagi tahu anjing tak menyala? Mungkinlah. Tapi dalam hadis Nabi kata tengah malam kalau ayam berkokok, ayam jantan berkokok, Nabi kata dia nampak malaikat. Kenapa itu tak dijadikan tanda Al-Qadar? Allah bertanya, apa yang kamu tahu tentang Al-Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malamnya lebih baik daripada 1000 bulan. Satu-satu kita baca, kita ulang lagi sekali, kita ulang 3 kali, kita akan rasa sebab betapa satu ayat ini telah mengangkat kemuliaan insan. Pasal itu ibadah cara Nabi yang terbaik di sisi Allah. Jangan ibadat pada Allah cara orang lain. Habis dia Nabi baca iftitah, Nabi baca Fatihah, Nabi rokok, Nabi baca surah yang mampu kita baca. Rokok, Allahu Akbar. Apa Nabi baca dalam rokok, ikhwan? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Bila sampai pada rokok, Nabi baca yang ni, ikhwan. Nabi baca yang ni. Nabi baca dalam rokok Nabi, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Dalam rokok. Kita nak sekali ke 2 kali ke 3 kali. Dalam salat fardu kita pun kita boleh buat macam tu, ikhwan. Dalam salat qiyam Ramadan pun kita boleh buat. Pandai-pandailah kita nak ejeh angka dia supaya jemaah tak menjadi. Sekali kita boleh baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Sekali cukup dalam salat jemaah ni. Salat tengah malam baca, banyak mana kita nak baca. Maha suci engkau ya Allah pencipta kami. Wa bihamdika, maha terpuji engkau ya Allah. Allahumma ghafirli, ya Allah ampunlah dosa kami, ampunkanlah dosaku ya Allah. Allahumma ghafirli, ampunlah dosa aku. Kadang-kadang Nabi baca subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Subuhun qudus rabbul malaikati war ruh. Nabi baca dalam rukuk. Subuhun qudus, maha suci Allah. Subuhun, maha suci Allah. Qudusun, maha kudus Allah. Allah ni dalam kesucian dia suci lagi. Rabbul malaikati war ruh. Allah pencipta malaikat dan roh. Roh ni Jibril alaihi salam. Apa di antara mafhum doa ni, ikhwan? Betapa sucinya Allah, hebatnya Allah, dia boleh buat malaikat dan Jibril. Malaikat banyak, ikhwan. Jibril satu. Dia buat Jibril tu, kalau Tuhan minta Jibril datang seorang aja, lawan dengan penduduk bumi ni, ikhwan, menang Jibril. Subuhun qudus, ya Allah, maha suci hang ya Allah. Kalau hang boleh buat makhluk sebesar lagu ni, ya Allah, takkanlah hang tak boleh urus hidup aku yang lebih kecil daripada makhluk yang besar ni. Kita picit hati kita faham maksud ayat itu. Subuhun qudus, maha suci engkau ya Allah. Rabbul malaikah, pencipta para malaikat dan roh dan Jibril. Kalau mereka besar ya Allah hang boleh cipta, takkanlah hidup aku yang sikit hang tak boleh urus ya Allah. Maha suci engkau ya Allah, sangat mampu menguruskan hidup aku. Kadang-kadang Nabi baca apa? Subhanazil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah dalam rukuk. Subhana zil jabarut, maha suci Allah, maha suci Allah, zil jabarut, yang dia mempunyai sifat apa? Sifat jabarut, dia sifat apa? Pemilik mutlak. Dia boleh paksa satu orang, dia boleh lepas satu orang. Maha suci Allah yang mempunyai sifat tu. Wal malakut, yang mempunyai semua malakut, semua kerajaan.
wal kibriya, mempunyai kebesaran, wal azamah, mempunyai keagungan. Maha suci Engkau ya Allah. Semua ni alam yang aku tahu, alam yang aku tak tahu, semuanya tak lepas daripada pemerintahan Engkau. Takkanlah hidup aku boleh keluar daripada kemahuan Kau ya Allah. Bantulah aku ya Allah. Nabi bangun, sami'allahu liman hamidah. Hak Nabi puji-puji semua daripada iftitah sampai dalam rakaat. Bila Nabi i'tidal, Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Semuanya aku puji Allah ni, semuanya Allah dengar. Lepas tu Nabi kata rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nabi kata ya Allah, rabbana, wahai pencipta kami, walakal hamdu, bagi Engkaulah segala kepujian, hamdan kathiran, kepujian yang sangat banyak, tayyiban, kepujian yang baik-baik, mubarakan fih, dan sangat berkat kepada kepujianmu itu ya Allah. Seolah-olah kita kata pada ya Allah, berkat aku puji hang ni, berkat ya Allah, tak sama macam aku puji orang lain. Lepas Nabi kata sami'allahu liman hamidah. Antum cuba tengok bacaan dia nah. Bacaan dia sami'allah, bukan sami'allah. Dia dengan ain. Ain masuk dalam lam dengan idgham kamil. Alif tu hilang fungsi. Alif tu alif hamzah wasal. Dia bukan alif hamzah qata', alif hamzah wasal. Jadi ain itu kena masuk dengan idgham bila gunnah, tanpa dengung. Sami'allahu, bukan sami'allah. Kalau sami'allah, ain hilang, alif hidup. Alif tu alif yang tak hidup ketika wasal, hidup ketika waqaf. Kalau nak kata sami Allah, kena kata sami' Allahu liman hamidah. Hati-hati ya. Kadang kesilapan kecil, makna dia jadi berubah. Bacaan dia dengan ain, tak boleh sebut lain bab. Sami'allahu liman hamidah. Huliman, bukan hulimal. Huliman, liman, baru jadi bagi siapa-siapa. Hamidahu, yang memujinya, yang telah memujinya dengan fi'il madhi, yang telah memujinya. Sami'allahu liman hamidah. Allah dengan fi'il madhi, Allah telah pun mendengar bagi siapa-siapa yang memujinya. Lepas tu rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Kadang-kadang sami'allahu liman hamidah, Nabi baca yang muka surat 5 tu terus. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta. Mil as-samawati wa mil al-ardi. Ada yang tertinggal nah. Mil as-samawati wa mil al-ardi, ada satu kalimah tertinggal, wa mil'a ma bainahuma. Antum tolong adjust balik. Wa mil'a ma bainahuma. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil'a ma bainahuma. Ataupun tanpa mil'a pun boleh. Ada dua dah mil'a. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Wa ma yang tertinggal itu yang paling tepat, wa ma bainahuma. Tertinggal lah Haris. Apa tu silap? Apa sedia yang tak? Saya lah bagi kat dia kan. Dia salah bapak dia lah, bukan salah dia. Saya tak boleh tag pening kepala depan monitor tu. Hak ni semua dia yang buat. Jadi mungkin dalam yang abah bagi kat ayah tu tak ada kan? Tak ada. Dia tertinggal. Mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma. Wa ma bainahuma. Itu tambah tu aja. Wa ma bainahuma. Lepas tu hak belakang tu betul. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du. Ahla thana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddu minkal jaddu.
Ini Nabi baca ketika i'tidal. Anda tengok hak dengan Allahu Akbar kabira tadi, dia masuk dengan ni. Hak ni pun kita boleh baca lah sembahyang fardu kita. Tapi kalau kita baca sembahyang akan jadi panjang, dan orang akan rasa sembahyang panjang tu macam kita mengada-ngada. Sami Allahu liman hamidah. Orang kata kan, ada satu petua yang merepek lah. Kalau kita tak membaca doa kunut, Sami Allahu liman hamidah, tapi makmum nak baca doa kunut, berdiri bagi lama sikit, ra'i suruh dia baca doa kunut. Saya ingat ni merepek lah. Ada kata imam ra'i makmum. Lepas tu makmum ra'i tu imam. Imam duduk depan. Dia kata, tengok masjid Mekah, masjid Madinah, dia Sami Allahu liman hamidah, dia berdiri lama pasal dia ra'i makmum. Tak, pasal dia baca yang ni lah, mengkuk. Oi. Dia baca yang ni. Yang kita tak pernah baca. Pasal tu kita rasa dia i'tidal lama. Memang sifat i'tidal macam tu. Cuba antum bayang, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Antum baca ni. Mil'as samawati wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlas sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al 'abdu kulluna lakal 'abdu Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Baru turun kepada sujud. Apa maksud dia ikhwan? Masya Allah, selesai hidup kita. Takat ni kita bagi selesai hidup dan selesai kuliah kita malam ni. Hak sujud kita tengok minggu depan. Okay. Kalau saya baca juga bab sujud, semua nanti sujud lah ni juga. Hak sujud kita baca next week. Mil asama, mil'a bermakna yang memenuhi, penuhkan. As-samawati, apa dia mil'a itu? Kepujian tadi ni, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Langit ini memenuhi kepujian seluruh langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya penuh dengan pujian padamu ya Allah. Wa mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du, sepenuh sesuatu yang kau kehendaki ataupun sesudahnya. Kalaulah kepujian ni penuh langit dan bumi ikhwan, tak larat kita nak puji Tuhan. Tetapi ketahuilah, kalau kita tak larat nak puji dia sampai cara tu, kepujian Allah mencangkau lebih daripada tu. Lebih daripada langit dan bumi. Ma syi'ta min syai'in ba'du. Apa yang Allah kehendaki selepas daripada langit dan bumi telah dipenuhi dengan kepujian. Walaupun kita nak puji Tuhan, tak sampai takat tu. Ahlas sana'i wal majdi. Ahlas sana'i wal majdi. Allah ni kita kata ahlus sana, dialah ahli yang layak dipuji, wal majdi, dan layak diagungkan. Ahaqqu ma qala al-'abdu, yang paling berhak dikatakan oleh seorang hamba, kulluna lakal 'abdu, kami semua bagi engkau hamba ya Allah. Apa yang layak kami kata? Kami semua hamba-Mu. Apa yang layak kami kata? Yang ni yang layak kita kata. Allahumma ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang dapat menolak sama sekali terhadap apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima mana'ta. Tidak ada yang dapat memberikan sama sekali terhadap apa yang engkau tolak. Wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd, dan tidak ada yang dapat memberikan manfaat selain daripada-Mu ya Allah. Yang inilah seorang hamba layak kata dalam hidup dia. Kalau dia bertemu dengan gagal, kalau dia bertemu dengan nikmat, inilah layak dia kata. Semuanya adalah anugerah daripada Allah. Antum bayang kita sembahyang malam-malam Nabi baca, kita baca macam ni, apa yang Nabi baca, kita akan rasa. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan ni ikhwan, kita baca. Ambil sikit masa sembahyang tengah malam, baca. Kadang-kadang sunnah ni ada hari juga macam 10 malam terakhir kan. 10 malam terakhir tu tarawih kita ni jangan buat di awal waktu, buat di akhir waktu. Tapi kalau kita buat pelik pula, akhir waktu, lepas Isya tu ambil masa rehat, tak ada buat apa, sekejap lagi kita bangkit, 2.30, 3.30 kita bangkit. Bangkit tu kira bangkit dengan nak sahur sekali, solat. Tidak selama-lama Nabi solat tarawih lepas maghrib, tak.
Kan ada Nabi keluar masjid, sahabat ikut berapa kali je. Solat Nabi macam tu lah. Tapi kita mungkin tak mampu nak buat lagu tu. Tapi ada masa kita bangkit sembahyang, kita sembahyang 4 rakaat, kita berhenti saat, simpan tengah malam, nak bangkit 1 jam, kita nak bangkit. Kita nak sembahyang. Aisyah kata dalam Ramadan, luar Ramadan, macam itulah sembahyang Nabi. Macam itulah. Ulama datang bincang panjang, tahajud macam mana, qiyam Ramadan macam mana. Itu semua perbahasan para ulama yang tak ada dasar dia langsung. Tapi betul kata Aisyah, dalam Ramadan, luar Ramadan, macam itulah Nabi solat. Maka sembahyang Nabi banyak di wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di akhir waktu malam, 1/3 Tuhan turun. Kita ambil 1/3 yang akhir Tuhan turun, kita nak salat. Kita nak baca semua ni dalam salat kita, sebab dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah ya ikhwan, minggu lain kita akan tengok doa Nabi dalam sujud. Nabi baca apa di antara 2 sujud, Nabi baca tahiyat macam mana, Nabi baca salawat macam mana, Nabi baca doa dalam tahiyat akhir macam mana. Kita tengok. Itu saja yang ada. Inilah qiyam Ramadan Nabi, inilah tahajud Nabi di luar Ramadan. Kalau ada fadlan-fadlan minallah ni kita buat. Kalau tak ada, sayonara. Selamat tinggal Romeo. Kan? Orang Amor ni tak suka pahala. Depa ni tadi saya nak main dengar satu tazkirah. Depa ni tak tahu ke ada ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Depa tak tahu ke ada ayat ni. Tiba-tiba depa nak sembahyang tarawih sampai tak selawat langsung. Tak tahu ke ada ayat ni. Tahu. Siapa kata tak tahu? Tahu. Surah Al-Ahzab. Tahu. Tapi soalan dia innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, itu selawat lepas tarawih ke? Nabi ke boh makna selawat tu lepas tarawih? Nabi ke boh? Tak, Nabi tak boh. Habis siapa boh? Cari siapa boh. Kita tak boleh berpeluk tubuh. Agama ni tak boleh peluk tubuh apa yang mai aku terima. Agama ni use your brain, use your mind. Guna. Ulama kata hadis dhaif lebih baik daripada akal. Hadis dhaif lebih baik daripada akal. Ulama hadis jawab akal lebih baik daripada hadis dhaif. Akal lebih baik. Sebab apa? Sebab akal lah, kerana akal boleh berfikirlah, tahu martabat dia dhaif. Kalau akal tak berfikir, mana tahu dia sahih? Kerana akal berfungsi dengan baik, fatabayyanu. Bila akal tunduk pada satu sistem yang tidak berakal, kita jadi lembu, diheret ke mana dan ikut dan. Ada. Pasal kita ada akal, kita mengaji sambil lah kita tak pakai hadis. Ini kita tarawih malam ke-6. Apa kelebihan dia? Kan? Saya ingat lagi Pakcik Nazri dulu sebelum saya pergi sembahyang tarawih, saya belik dulu Duratun Nasihin, saya tengok malam ni ada apa. Sempoi aja malam ni. Betul. Tapi kenapa sekarang ni tak pakai dah? Kerana fungsi akal. Fungsi akal. Pasal tu kita tahu martabat hadis. Tapi kalau tak pakai akal, dhaif ke, sahih ke, palsu ke, ialah betul dia dhaif, betul dia palsu. Tapi hadis tak? Dia sahih kan? Hadis. Dia dhaif kan? Apa? Depan dhaif nak buat apa? Hadis kan? Hadis tak? Yang kata hadis palsu ni, yang kata hadis dhaif ni, yang kata hadis sahih ni, hadis tak? Hadis. So buat ramai buat apa? Terimalah hadis. Itu orang tak berakal. Afala taqilun. Kenapa kau tak berfikir? Buah penamat. Ikhwan, maaf saya katakan, kedudukan Rasulullah ni dalam iman, dia terlampau suci sampai kita nak sandar satu benda cemar pada dia adalah satu dosa. Terlalu suci. Pasal itu dia memerlukan penelitian dan penapisan benda yang kita nak sandar pada baginda, kerana diri baginda dan wahyu yang turun kepada Allah terlalu suci. Bila awak sandarkan sesuatu yang dhaif, pencemaran mula berlaku. Awak sandar kepada dia yang palsu, cemar total nubuah dan risalah.
diri baginda terlalu suci sampai sikit noda tak boleh masuk. Pasal itu kita kena tolak benda-benda yang meragukan, kena tolak. Yang ada pada diri Nabi benda suci yang sangat dapat dipastikan kesucian dia, yang itulah kita panggil sahih, sabit kepada Nabi. InsyaAllah ikhwan, kita akan tengok lepas ni bagaimana Nabi SAW bacaan dalam rokok Nabi, bacaan dalam sujud Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.